Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau dengar suara saya, tolong komen sikit. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita teruskan pada perbincangan kita pada hari ini. Sebelum kita teruskan, suka saya untuk mengulang kembali apa yang telah kita belajar pada minggu yang lalu. Okey, pada minggu lepas kita telah berkenalan sedikit tentang apakah yang dimaksudkan dengan Nahwu itu sendiri, apakah kelebihan kita belajar Nahwu, kenapa pentingnya kita perlu belajar Nahwu dan apa hukum kita belajar Nahwu. Seterusnya kita belajar juga tentang, kita telah berkenalan dengan kalam. Apakah yang dimasukkan kalam dari sudut pandang para ahli Nahwu? Kalam itu mestilah mencukupi empat perkara. Yang pertama, al-kalam wal lafzu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Okey, dan kita telah jelaskan satu daripada ciri-ciri ini apa maksudnya. Al-kalam wal lafzu al-murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Dan kalam ni ataupun elemen-elemen yang terdiri yang membentuk kalam ni ada tiga. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Jaa li ma'nan. Jaa li ma'nan ni saya terlepas pandang untuk saya terangkan semula apakah yang dimaksudkan dengan jaa li ma'nan. Okey, harfu jaa li ma'nan. Jadi kita tahu yang isim ini, kita tahu kalam ini terdiri daripada ataupun elemen atau unsur yang membentuk kalam ini ada tiga, iaitu isim, ataupun setiap kalimah itu, kalimah yang ada dalam perbualan kita terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu isim, fa'al dan juga harf ja'a li ma'na. Kenapa musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin, kenapa musannif menyebut wal harfu ja'a li ma'nan? Kerana harf ini, kalau kita sebut harf sahaja, kita boleh faham dua perkara, iaitu harfu mabna dengan harfu makna. Apakah maksud mabna? Apakah maksud makna? Mabna ini adalah, sebagai contoh, kita ada perkataan, kita ada perkataan apa? Kita ada perkataan perkataan yang kita ada sebagai contoh, okey, wa huwa. So kat sini ada dua perkataan, ada dua huruf waw. Kita tengok apakah masuk waw yang kedua dengannya, apakah fungsi waw yang pertama, apakah fungsi waw yang kedua. Waw pertama, kalau kita wa huwa,
Wahwa, okay, saya faham waw, ha waw. Okey, saya harap semua jelas Sekejap boleh tak saya. Okey, wahwa kalau kita tengok waw yang pertama itu dia membawa maksud dan. Okey, harf yang pertama waw, wahwa, waw yang pertama tu membawa maksud dan. Membawa maksud dan. Tetapi waw yang kedua itu kalau dia berdiri secara tunggal dia tak ada apa-apa makna, tetapi bila digabungkan dengan ha dia akan memberi maksud dia, huwa. So point saya kat sini, huruf harfu ja'a li ma'na adalah huruf yang bila datang, dan kita tahulah huruf tu tak ada makna sendiri, tapi huruf tu dia dapat makna bila dia ada bila dia dalam satu konteks ayat. Berbeza dengan huwa, waw yang daripada huwa tu, waw daripada huwa itu waw mabna ataupun waw yang dipanggil sebagai waw yang membina. Dia jadi satu asas pada binaan perkataan. Itu maksud waw makna dengan waw mabna. Makna ni maksud makna lah, makna dia ada makna. Mabna ni maksud binaan. Okey? Itu yang maksudnya wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun jaa wa harfun jaa li ma'nan. Okey? Itu maksudnya. Alright. So kita tengok juga apakah yang dimaksudkan dengan isim, apakah yang dimaksud fi'il, apakah yang dimaksud dengan harf dan seterusnya. Kita ada tengok juga ciri-ciri yang membezakan antara isim dengan kawan-kawannya, ataupun ciri-ciri yang membezakan antara isim, fi'il dengan harf antara satu sama lain. Okey, satu sama lain. So kita dah tengok isim ada 4 tanda. Begitu juga ada fi'il. Fi'il ada beberapa tanda dia. Dan yang terakhir harf. Harf ini tanda dia apa? Tandanya adalah bila mana perkataan tu tidak ada padanya tanda isim atau tanda fi'il. Okey. Itu apa yang telah kita lihat pada minggu lepas. Okey, pada minggu yang lalu. Seterusnya, kita akan teruskan pembincangan kita pada hari ini. Okey. Kita akan teruskan pembincangan kita pada hari ini. Okey, tajuk perbincangan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan i'rab. Yang mana i'rab ini merupakan tajuk ataupun perbincangan induk dalam ilmu nahwu. Dia tajuk dia besar sebenarnya, i'rab ni. Pecahan bawah dia banyak. Okey. So jadi kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan i'rab. Dan i'rab ni biasanya perkara yang rata-rata pelajar akan cakap susah. Okey, rata-rata pelajar akan cakap susah. Tapi sebenarnya dia tidaklah susah kerana kita perlukan sedikit pemahaman lah. InsyaAllah kita cuba sama-sama untuk memahami apakah yang dimaksudkan dengan i'rab. InsyaAllah. Jadi, qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin, qala babul i'rab. Babul i'rab maksudnya telah masuk kita pada perbincangan i'rab, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Okey, jadi kalau buat pendengar semua, saya rasa boleh lihat terjemahan yang ada di-share oleh seorang kita punya admin ya, di dalam grup dia di-share. Nanti saya akan cuba upload dalam Facebook ni buku terjemahan kepada syarah ataupun kepada Tuhfatu As-Saniyah. Alright. Qala, siapa yang berkata? Musannif. Siapa musannif? Ibnu Ajrum. Babul i'rab. Sekarang kita telah masuk babul i'rab. Al-i'rab huwa, i'rab ini adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan pada perkataan-perkataan pada hujung, awakhir hujung perkataan-perkataan. Taghyiru awakhiril kalim. Kenapa dia berubah? Liikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alayha. Kenapa berubah? Disebabkan ada faktor awamil ni, kita cakap ada faktor-faktor yang masuk ke atasnya. Okey, faktor-faktor yang masuk ke atasnya, lafzan
au taqdiran, secara lafaz ataupun secara takdir. Okey, saya ulang balik. Al-i'rab, i'rab itu huwa adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan yang berlaku pada hujung perkataan-perkataan, liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha, disebabkan apa perubahan itu berlaku? Disebabkan ada perbezaan faktor-faktor yang masuk ke atasnya. Ke atasnya maksudnya apa? Ke atas perkataan-perkataan tersebut, lafzan atau takdiran. Kemasukan ini sama ada secara lafaz atau secara takdir. Apakah maksud secara lafaz secara takdir? Kita akan tengok syarah dia. Wa aqulu. Okey, wa aqulu, dan aku berkata. Siapa yang berkata? Syekh Mahyuddin Abdul Hamid Mahyuddin lah. Mahyuddin Abdul Hamid, Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, iaitu penulis Tuhfatus Saniyah ini. Wa aqulu al-i'rabu lahu ma'nayan. I'rab ni lahu ma'nayan, ada dua makna i'rab ni. Okey, kita akan tengok i'rab ni dari dua sudut pandang. Okey, dua sudut pandang yang setiap satu sudut pandang itu memberi satu makna yang tertentu. Itu maksud dia cakap sini. Ahaduhuma lughawiyyun wal akharu istilahiyyun. Sudut pandang yang pertama kita akan tengok dari segi bahasa, dan seterusnya dari segi istilah. Bila maksud istilah ni, maksud istilah yang telah disepakati oleh para ahli nahu. Ahli nahu lah, orang yang mengkaji. Orang yang mengkaji nahu. Amma ma'nahu fil lughah, adapun makna i'rab ini tadi sudut pandang lughah iaitu bahasa, fahuwa adalah al-izhar wal-ibanah. Al-izhar wal-ibanah. Apakah maksud izhar? Izhar sebenarnya adalah menerangkan. Al-ibanah itu menjelaskan. Menerangkan ataupun menjelaskan. Itu apa yang dimaksud sebagai al-i'rab. Kita tengok contoh ayat dia macam mana. Contoh ayat yang diberi kat sini adalah a'rabtu an nafs amma fi nafsi. Jadi ini antara cara kita untuk mempelajari bahasa Arab. Bila mana kita tengok satu perkataan tu dan kita tahu makna ni, cuba kita buat satu ayat berdasarkan konteks yang diguna oleh. Contoh kita jumpa satu perkataan, kita baca buku Arab. Kita baca buku Arab. Ada satu perkataan yang kita tak faham. Kita jangan hanya cukup kita cari perkataan tu makna dia sahaja. Kita juga kena tahu untuk bahasa Arab ni, kita kena tengok kalau dia fi'il muta'addi ataupun fi'il lazim. Kalau muta'addi, kita akan belajarlah apa itu fi'il muta'addi. Fi'il lazim ni yang mana tidak perlu kepada objek yang lain. Cukup dia cakap saya pergi. Saya pergi. Kalau dia cakap saya pergi, maksudnya dia tak perlu pada satu perkataan yang lain. Tapi kalau cakap saya makan, dia memerlukan kepada perkataan lain. Jadi begitu juga kalau kita mempelajari bahasa. So kalau itulah antara tips untuk mempelajari bahasa, kita kena perhatikan bagaimana penggunaan perkataan tu. Janganlah kita buat faham sendiri. Okey, janganlah kita buat faham sendiri. Okey, so kita tengok macam contoh ayat yang diberikan oleh syarih kat sini. Dia cakap a'rabtu amma fi nafsi. Dia cakap apa? Saya meluahkanlah. Dia cakap saya meluahkan apa yang ada pada diri saya, apa yang telah terpendam dalam sanubari ini. Itu kalau ayat bahasa Melayu, saya telah meluahkan apa yang telah terpendam dalam sanubari ini. Itu ayat puitis sikit lah. Ayat puitis sikit. Idza abantahu wa azhartahu. Okey, maksudnya apa? Idza, ketika mana engkau abantahu, menerangkannya ataupun engkau menjelaskannya. Itu maksud dia. Okey, so selain daripada dua makna ni, ada lagi makna yang lain untuk i'rab ni. I'rab, tapi yang ini dia ada luar daripada buku ni lah, tak ada, saya just bagi. Okey, selain daripada makna dia ibanah dan izhar, ada juga makna yang bermaksud at-tahsin. At-tahsin membawa maksud at-tahsin. Okey, saya ada tulis komen at-tahsin. Maksud at-tahsin, at-tahsin maksudnya mengelokkan ataupun mencantikkan. Mengelokkan ataupun mencantikkan. Sebagai contoh dalam ayat a'rabtu syai'a, maksud saya memperelokkan, saya menghiasilah, lebih kurang macam tu. Dan satu lagi makna yang penting juga saya rasa untuk dikongsi adalah at-taghyir. At-taghyir yang bermaksud perubahan. Contoh perubahan, contoh ayat dia apa? A'rabtu
hayati. Saya merubah kehidupan saya. Jadi dalam banyak-banyak makna kita dah tengok ada 4 makna lah. Kita tengok ada makna izhar, ada makna ibanah. Okey, kita juga ada tengok makna dia at-tahsin dan juga taghyir. Dalam banyak-banyak makna ni, apa makna yang paling dekat dengan perbincangan nahwu? Apa yang paling dekat? Makna yang paling dekat dengan perbincangan nahwu adalah at-taghyir. Sebab itu dalam istilah nahwu, apa kita tengoklah istilah nahwu ni? Apa para ahli nahwu berkata, wa amma ma'nahu fi istilah fahuwa ma dzakarahu muallifu biqaulihi taghyiru awakhiril kalimi ila akhirih. Okay. Kalau tengok kat sini, alif lam kha maksudnya apa? Ila akhirih. Alif lam kha ni maksudnya ila akhir kalam lah. Maksudnya kita cakap sehingga kita habis lah. Taghyiru awakhiril kalimi, yang sebagaimana dekat atas lah, likhtilafi al-awamilati ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Inilah maksudnya dari segi istilah ahli nahwu. Saya ulang balik. So saya dah bagi makna tadi. Dari segi lughah tadi kita dah tengok ada 4 jenis ataupun ada 4 maksud makna kepada perkataan ni. Yang pertama kita ada al-izhar wal ibanah. Lebih kurang izhar dengan ibanah ni lebih kurang lah, makna dia lebih dekat-dekat. Selain itu kita ada juga maksud at-tahsin. Saya dah tulis kat komen macam mana nak tulis at-tahsin tu. At-tahsin. Okey, seterusnya kita ada at-taghyir. At-tahsin dan juga at-taghyir. So at-tahsin dan taghyir. Jadi antara empat-empat ni makna yang dipilih ataupun yang disepakati oleh ulama untuk i'rab ni dalam perbincangan nahwu adalah at-taghyir. At-taghyir. Itu maksudnya. Wa amma ma'nahu fi istilah. Jadi kita tengok pula syarih dia kata makna dari istilah telah disebutkan oleh siapa? Oleh muallif ataupun musannif, penulis matan Ajrumiyah, iaitu taghyiru awakhiril kalimi, perubahan yang berlaku pada hujung perkataan, likhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha, disebabkan ada perubahan faktor yang masuk ke atasnya, lafzan atau taqdiran, secara lafaz atau secara takdir. Okay. Mari kita tengok apakah maksud setiap satu frasa-frasa. Kita akan pecahkan ayat tu kepada frasa-frasa untuk kita faham lebih jelas maknanya. Okey. Wal maqsudu min taghyiri awakhiril kalimi. Apakah yang dimaksudkan dengan taghyir awakhir al-kalimi? Apa yang dimaksudkan taghyir awakhir al-kalimi? Taghyir awakhir al-kalimi, maksud dia kat sini adalah taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Okey. So yang dimaksudkan kat sini adalah perubahan ahwal dia. Okey, bukanlah dimaksudnya perubahan yang berlaku pada hujung kan. Hujung nanti kita tengok apakah dimaksudkan dengan ahwal ni pula. Okey, perubahan yang berlaku adalah ahwal. Ahwal. Ahwal maksudnya keadaan-keadaan ataupun suasana ataupun situasi. Awakhir kalimi. Wala yu'qal ay yurada taghyiru nafsi al-awakhir. Maksudnya kat sini kita ada contoh kita ada contoh perkataan. Kita ada jaa Muhammadun. Itu ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita ada jaa Muhammadun. Seterusnya kita ada jumpa kita ada perkataan lain juga. Iltaqaitu jaa Muhammadun. Zurtu Muhammadan. Okey, kita ada contoh sini. Nanti saya share. Dan terakhir iltaqaitu bi Muhammadin. So dalam kat komen ni saya tulis 3 ayat contoh. So contoh apakah yang dimaksud dengan ahwal? Taghyir ahwal ni adalah kita tengok huruf dal. Huruf dal ni, huruf dal yang berubah. Okey. Itu sebab tu cakap yang dimaksudkan dengan taghyir awakhir kalim ini bukannya taghyir maksudnya berubahnya dal ini daripada dal tu tukar jadi mim ke tiba-tiba, ataupun tukar jadi sad ke tiba-tiba. Okey, bukan. Itu bukan dimaksudkan taghyir awakhir kalim. Tapi yang dimaksudkan taghyir awakhir kalim adalah ahwal dia. Ahwal dia maksud apa? Adalah baris. Baris di hujung ini. Sama ada di baris depan, atas ataupun
bawah. Sebab tu syarih dia kata wala yuqal ayurada taghyiru nafsi al-awakhir. Adalah satu yang tidak logik. Dimaksudkan dengan perubahan di hujung ayat itu adalah perubahan huruf ini, nafsil awakhir. Maksudnya huruf ini yang berubah. Tidak. Fa inna akhir kalimata nafsahu la yataghayyar. Huruf yang berada pada setiap perkataan itu tidak akan berubah. Huruf dia akan kekal. Huruf dia akan kekal. Wa taghyir awakhir al-kalimah ibaratan an tahawulha min ar-raf' ila an-nasb aw al-jar haqiqatan aw hukman. Kat sini. Ini penting. So, yang dimaksudkan dengan apa? Yang dimaksudkan dengan taghyir ni adalah, kita dah tengok, taghyir ni adalah taghyir ahwal, taghyiru al-ahwal. Taghyiru ahwal awakhir kalimi. Okey? Maksud dia pada ibarat itu merupakan satu frasa atau satu statement berkenaan dengan tahawuliha. Okey? Tahawuliha, perubahannya atau perubahan situasi itu daripada rafa', ini ada istilah barulah, rafa', nasab ataupun al-jar. Rafa', nasab ataupun jar. Dengan kata mudahnya, perubahan yang berlaku pada daripada huruf ni lah, huruf dan ni perubahan baris dia. Kita tengok kat contoh yang saya bagi di komen. Okey, perubahan baris dia sama ada baris depan, baris atas ataupun baris bawah. Okey. So, apa lagi? Wa yakunu hadha tahawul. Tahawul ni perubahan lah. Okey, perubahan ataupun perubahan, taghyir, lebih kurang lah taghyir, tahawul ni bisa babi taghyir al-awamil. Okey. So, jadi kenapa berubah pula sedangkan masing-masing berada dalam ayat? Sebenarnya perubahan ini bukanlah satu perubahan yang sia-sia. Okey, bukanlah saja dia berubah, tak. Tetapi di sebaliknya ada satu faktor yang dipanggil sebagai amil. Amil ni kita cakap adalah pelaku. Amil ni dalam bahasa amalah kan membuat, dia amil adalah pelaku. So setiap dari satu ni ada dia punya pelaku-pelaku dia yang menyebabkan dia berubah. Okey? Sebab kenapa setiap satu perkataan tu, kenapa perkataan ni baris depan? Ada sebab dia, ada faktor dia. Kenapa baris ni, kenapa perkataan ni baris atas pula? Ada dia punya faktor dia, ada dia punya sebab dia. Okey? So ini teori yang penting lah untuk kita faham. Amil. Untuk kita tahulah, bukan faham. Kita tahu sekarang kita tahu. Oh, perubahan ni ada sebab, ada amil yang masuk ke atas dia. Ada satu amil. Min amilin yaqtadi ar-raf'u 'ala al-fa'iliyyati aw nahwiha ila akhara yaqtadi an-nasb 'ala al-maf'uliyyati aw nahwiha wa halumma jarra. So amil ni ada amil yang menyebabkan yaqtadi raf'u, dia menyebabkan pada rafa'. Apakah amil rafa'? Disebabkan amil fa'iliyah. Fa'iliyah ni apa? So kita ada fa'il, kita ada fi'il, kita ada fa'il. Sebagai contoh ayat. Okey, kita ada ayat yang tadi, ja'a Muhammadun. Kenapa Muhammadun ni baris depan? Kerana ada satu amil yang dipanggil sebagai amil fa'il. Okey, ja'a ni satu fi'il. Sebab fi'il ni dia mesti apa? Dia mesti ada satu pelaku dia, ada pembuat dia. Okey, siapa yang datang? So Muhammad yang telah datang. So Muhammad ni dia akan berbaris depan. Kenapa dia berbaris depan? Sebab dia ini fa'il. So apakah amil dia? Apakah faktor dia? Sebab dia fa'il. Macam tu. Sebab dia kenapa? Kenapa dia baris depan? Sebab dia fa'il. Fa'il ni adalah faktor dia ataupun amil dia. Okey, saya harap jelas untuk yang itu. Ataupun au nahwiya, ataupun yang seumpama dengannya, alal fa'iliyati au nahwiya ila akhara yaqtadi an-nasba, untuk amil yang lain pula yang mana menuntut ataupun menjadikan nasab disebabkan oleh maf'ul. Sebagai contoh, dekat sini kita ada zurtu Muhammadan. So zurtu Muhammadan, kita tengok ayat kat sini, zurtu Muhammadan. Muhammadan ni tadi ja'a Muhammadun dia baris depan. Okey. Sekarang ni zurtu Muhammadan, kenapa dia baris atas pula? Apa sebab dia? Apa faktor dia? Apa amil dia?
kat sini. So kalau kita faham ayat ni, zurtu tu maksudnya saya telah menziarahi. Menziarahi siapa? Menziarahi Muhammad. Okey, Muhammad ini kita katakan dia itu maf'ul. Maf'ul ni yang dipanggil sebagai fi'il muta'addi yang memerlukan kepada objek lain untuk melengkapkan dia punya ayat. Ayat dia kat situ macam tergantunglah kalau zurtu. Kalau biasa kita nak tahu beza antara fi'il lazim dengan fi'il muta'addi ni, kita akan tanya balik. Okey, sebagai contoh ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Kalau kita cakap ja'a Muhammad, apa yang datang? Macam okey, Muhammad dah datang, so macam dah lengkap. Tetapi zurtu, okey, kalau kita cakap zurtu, saya telah menziarahi. So kalau kita dengar benda tu, ayat tu, okey, dah menziarahi siapa? Nampak, kita akan ada satu persoalan yang terbit, yang timbul selepas tu. Okey, saya telah menziarahi Muhammad. Sebab tu maf'ul dipanggil. Ada yang first sebagaimana yang kita punya ustaz dah tulis, Muhammad Arif Ashraf punya tulis. So yang first fi'il lazim yang mana fi'il dan fa'il dah cukup melengkapi ayat. Yang kedua kita ada fi'il tambah fa'il tambah maf'ul. So dia ada 3 serangkai lah. So Muhammadan ni kenapa dia baris atas? Disebabkan oleh maf'ul, kerana dia itu maf'ul. Jadi maf'ul dia berbaris atas. Wahalum au nahwiha, ataupun yang seumpama dengannya. So adalah dia punya perbincangan nasab ni. Wahalum majarrah. Halum majarrah ni maksudnya apa? Dan lain-lain lagi dan seterusnya. Wahalum majarrah tu ini kalau siapa untuk nak belajar bahasa Arab ni, term ni kena catat. Kena catat dan bolehlah guna dalam ayat. Dan dalam wahalum majarrah, dan begitulah juga seterusnya, ataupun begitulah selepas itu. Maksudnya etc lah, etc. Okey. So saya jelas balik, saya ulang balik. Perenggan ni sebenarnya dia nak menceritakan yang perubahan yang berlaku. Yang first adalah perubahan baris perkataan tu. Baris hujung perkataan. Okey, baris hujung. Bukan baris depan, bukan baris tengah. Okey, bukannya baris huruf yang sebelum daripada baris hujung, tak. Sebab baris hujung ini yang menentukan dia adalah, okey, untuk menentukan baris hujung ni kita memerlukan ilmu nahu. Baru kita boleh faham kenapa baris hujung ni berlaku. Kenapa dia baris macam ni, kenapa baris macam ni. Tetapi untuk yang depan-depan pula, okey, depan-depan pula biasanya ilmu saraf. Ilmu saraf ni lebih pada pembinaan perkataan tu. Okey, macam mana kita nak membina perkataan. Itulah itu ilmu saraf ni, nahu. Sekarang kita fokus pada nahu. Okey, so perubahan yang berlaku ada perubahan hujung perkataan tu, iaitu huruf baris yang hujung, bukanlah perubahan huruf hujung dia, tak. Contoh Muhammad yang saya bagi contoh dekat komen tu, bukanlah dal itu yang berubah, tetapi baris yang ada pada dal itu yang berubah. So kenapa dia berubah? Kerana ada kerana ada apa? Sebab dia kerana ada perbezaan amil. Taghyiru awamil. Sama ada amil tu yang menentukan untuk berbaris rafa' ataupun ataupun yang berbaris nasab ataupun yang seterusnya dan lain-lain lagi. Okey, itu secara conclusionnya. Matalan, okey, kita tengok sini. Idza qulta hadara Muhammadun fa Muhammadun marfu'. Muhammadun ini dia dalam keadaan rafa'. Jadi kita kena perhatikan yang mana? Kita kena perhatikan dal. Kita kena perhatikan huruf dal ni. So huruf dal ni kita nampak di baris depan, secara automatik kita cakap dia ni dalam keadaan apa? Dalam ini dipanggil ahwal, dia dalam keadaan marfu', iaitu dirafa'kan. Kenapa dia dirafa'? Li'annahu ma'mulun. Okey, kerana dia ini terkesan li'amilin yaqtadi ar-raf'u. Okey, disebab dia ni terkesan dengan amil yang menyuruh dia berbaris depan, iaitu amil apa? Amil fa'iliyah. Tak payah pening kepala, kita tahu ini hadara ni fa'il, Muhammad ini fa'il. So fa'il ini dia mesti berbaris dia mesti dalam keadaan marfu'. Okey, fa'il dia marfu'. Okey. Jadi wa hadha al-amil huwa hadara. Jadi amil dia adalah hadara. Kenapa amil dia hadara pula? Okey, sebab macam ni. Saya cakap fa'il dia kena fa'il. Disebabkan oleh fa'il tu, maka fa'il dia jadi berbaris depan. Sebab tu amil dia adalah hadara.
Dia kena tengok sebelum dia. Kita jangan tengok terus kat situ. Okey. Oh, sebelum perkataan Muhammad tu hadarah. Oh, hadarah ni fi'il. So kalau fi'il dia memerlukan kepada fa'il. Disebabkan fa'il itulah kena ada fa'il, dan fa'il ini berbaris depan ataupun dia marfu'. Macam tu, itu sebab dia. Okey, fa in qulta ra'aitu Muhammadan taghayyara halu akhir Muhammad ila an-nasb litaghayyur al-'amil bi 'amilin akhar yaqtadi an-nasb wa huwa ra'aitu. Fa idza qulta hazaitu bi Muhammadin taghayyara halu akhirih ila jar litaghayyuri al-'amil bi 'amilin akhar yaqtadi al-jar wa huwa al-ba. Maksudnya apa kat sini? So first kita cakap hadara ini merupakan amil kepada contoh ayat yang pertama. So ayat yang kedua ni pula tetap yang sama. Kenapa fa'il juga yang menjadi dia punya amil? Sebab fa'il ni memerlukan ra'aitu Muhammadan ni maksudnya fa'il ra'a ni dia merupakan fa'il muta'addi yang memerlukan kepada objek lain. Kalau kita faham dalam bahasa Melayu, ra'aitu maksudnya saya telah melihat. So bila kita cakap ayat saya telah melihat, so dia memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada satu objek yang lain yang melengkapkan dia. Okey, saya telah melihat apa? So disebabkan oleh itu, fa'il ni merupakan fa'il muta'addi, jadi dia memerlukan kepada maf'ul. Diperlukan ada satu gang lain untuk merengkapkan dia punya ayat tu. Memerlukan pada perkataan lain untuk melengkapkan ayat. Jadi ra'aitu Muhammadan. Jadi itu. Dan yang seterusnya, hazaitu bi Muhammadin. Hazai itu maksudnya saya telah mendapatlah, lebih kurang. Bi Muhammadin. Jadi kat sini, kenapa dia baris ni? Kenapa dia baris bawah pula? Kerana huruf ba ini yang menetapkan dia untuk berbaris bawah. Kita tengok. Amil jar kat sini. Ba dia, huruf jar. Okey? So tak apa, jangan pening kepala. Okey, yang ini dia, yang penting kita kena tahulah depan kita kat sini kita ada keadaan dia. Okey, kat sini kalau kita boleh tengok i'rab ni, ahwal kan. I'rab ni berkaitan dengan ahwal. Ahwal ni buat masa ni yang kita dah jumpa ada 3 ahwal sahaja. Sebenarnya dah ada 4 satu lagi, tapi 4 ni biasanya dipanggil mulhaq. So ada 3 ahwal yang utama, iaitu sama ada ahwal ni cakap keadaan lah, sama ada perkataan tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa'. So dia ada tanda-tanda dia. Rafa' setakat yang kita dah jumpa tanda sekarang ni baru dhammah. Kita ada juga ahwal ataupun keadaan nasab. Nasab ni kita tengok baris yang setakat ni, tanda yang ada pada nasab ni baris atas, dan seterus kita ada al-jar ataupun khafd, iaitu baris bawah. Okey, itu. Alright, so tak perlu jadi saya harap jangan pening kepala berkaitan dengan amil ni. Itu sekadar untuk memberitahu, sebab perbincangan amil ni perbincangan lagi dalam. Okey, tak apa. Wa idza ta'ammalta fi hadhihi al-amsila dhahara laka anna akhir al-kalimati wa huwa ad-dal min Muhammad lam yataghayyar. Ini yang penting. So, kalau kita perhatikan contoh-contoh ayat yang dibagi ni, okey, kita jelas kepada kita yang huruf yang hujung ni iaitu dal tidak berubah. Itu yang penting. Itu yang penting. Yang mana kita kena perhatikan. Sebab pemerhatian kita ini adalah perbincangan induk dalam ilmu nahwu. Okey? Okey. Wa anna alladhi taghayyara huwa ahwal akhiriha. So saya ulang balik. Dal tu dalam Muhammad ni tidak berubah, tetapi yang berubah adalah ahwal, iaitu baris dia. Baris dia. Fa innaka tarahu marfu'an. Sekejap ada ayat pertama dia jadi marfu'. Okey? Ayat kedua pula dia jadi mansub. Dan ayat yang ketiga dia panggil majrur. Itu yang penting yang kita kena tengok. Itu yang penting. Yang tadi sekadar tambahan info lah. Okey. So hadha taghyir, perubahan ini min halatir rafa' ila halatin nasb ila halatil jar wal i'rab. Innal muallif wa man dhahaba madhhabahu. So kat sini dia punya inti dia. So perubahan daripada hal atau perubahan daripada keadaan perkataan tu rafa' kepada perkataan tu, okey, ini perubahan taghyir min halatir rafa', daripada perubahan yang berlaku, perubahan dari perkataan tu rafa'
kepada nasab, keadaan dia nasab kepada keadaan jar, ataupun perubahan dia daripada baris atas kepada baris, perubahan dia daripada baris depan kepada baris atas kepada baris bawah, itu yang dipanggil sebagai i'rab. So kalau kita cakap i'rab kalimah ni apa? I'rab kalimah ni kita tengoklah dulu baris dia apa. So baris dia, dia ni baris dhammah. So kira dalam keadaan rafa', dia ni marfu', dia rafa'kan. Okey. Dia rafa'kan. So itulah yang dipanggil sebagai i'rab. Itu sahaja i'rab sebenarnya. Okey, itu sahaja i'rab. Kita kena tengok perkataan tu, kita kena perhatikan hujung dia. So, 'inda al-muallifi wa man dhahaba madhhabahu. Okey. Inilah intipati ataupun definisi kepada i'rab di sisi siapa? Di sisi muallif, iaitu Ibn Ajrub, wa man dhahaba madhhabahu. So, kat sini ada lagi perbincangan yang lebih mendalam. Dan mereka yang ikut mazhab dia. So tak perlu kita nak terang kat sini. Okey. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع. Okey, kalau kita tengok tadi ada tiga harakat ni baris lah. وهذه harakat dan baris-baris yang tiga. التي هي الرفع والنصب والجر, iaitu baris rafa', baris nasab, baris jar. هي علامة وأمارة على الإعراب. Kita akan perhatikan lepas ni. Kita akan ini sedikit kita baca je. Alamatun merupakan tanda ataupun ciri-ciri. Amarah ni alamah, tanda lah, tanda. Alamat lah, tanda kepada i'rab. Okey. Itu setakat ni saya rasa jelas. Okey, tak ada soalan lagi. So saya rasa semua jelas. Terus wa mithlul ismi fi dhalika al-fi'l wal mudhari'. Okey. Sekarang ni kita kena faham. Wa mithlu ismi fi dhalika al-fi'l wal mudhari'. Jadi sebelum ni kita dah tengok contoh pada isim. Okey, kita tahu tadi kita cakap kita tahu yang kalimah ini terpecah ataupun perkataan ini terbahagi kepada tiga jenis. Iaitu ada isim, ada fi'il dengan ada harf. So tadi contoh yang tadi kita baru saja menceritakan atau kita baru saja membincangkan i'rab bagi isim, i'rab bagi isim. Sekarang kita akan tengoklah i'rab bagi fi'il. Dan fi'il yang disebut kat sini adalah fi'il mudhari' sahaja. Kenapa dia cakap fi'il mudhari'? Okey. Macam tadi isim, dia tak cakap apa isim mana. So dia tak perincikan isim yang mana pun. Tapi bila fi'il dia perincikan. Supaya kita tahu fi'il ni terbahagi kepada tiga berdasarkan mengikut kepada dia punya waktu, zaman dia. Okey. So ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Tapi kat sini perbincangan kat sini terfokus ataupun tertumpu pada fi'il mudhari' saja, kerana asal bagi fi'il adalah mabni ataupun dia bina dia. Huruf ataupun baris hujung dia tidak berubah. Kekal pada satu keadaan sahaja, satu situasi sahaja. Tetapi kecuali fi'il mudhari' sahaja yang berubah dia punya hujung. Sebab itu dia terus kat sini jelaskan. Siap-siap al-i'rab fil fi'li. Kalau i'rab dalam fi'il adalah pada fi'il mudhari'. So tak perlulah kita nak pening kepala, nak tengok, nak bincangkan ja'a Muhammadun, ja'a ni, kita kena tengok dia ni. Dia kalau keadaan lain dia berubah tak perlu. Sebab ja'a ni dia bina atau mabni. Mabni yang masuk kat sini adalah dia kekal, tetap sahaja keadaan dia, tidak berubah-ubah. So lawan kepada berubah adalah tetap, tidak berubah lah. Nanti kita akan tengok. Okey, dia ada pasangan dia, pasangan kontradik dia. Kontradik punya pasangan lah. Okey, macam kita ada lelaki, perempuan. Macam tu juga kalau untuk i'rab kita ada al-bina. So kat sini kita ada dia punya pasangan dia. Alright. Okey, terus wa mithlu ismi fi dhalika al-fi'l mudhari'. Begitu juga dalam fi'il mudhari'. Contoh tadi kita bagi tengok isim, sekarang kita tengok contoh untuk fi'il mudhari' juga pula. Falau qulta yusafiru Ibrahimu, fa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un.
So kat sini fokus kita adalah pada fi'il mudhari' iaitu yusafir. Yusafir maksudnya apa? Sedang sedang berjalan lah, sedang travel lah. Sedang travel. Campur bahasa tu. Okey. Sedang berjalan ataupun bermusafir, sedang bermusafir. Siapa yang bermusafir? Ibrahim. Jadi fokus kita pada yusafir kat sini. Yusafir itu adalah fi'il mudhari' dan dia juga marfu'. Marfu' sebab apa? Yang pertama sebab kita nampak kat sini dia baris depan lah. Tapi sebab utama dia kenapa dia marfu' li tajarrudihi min 'amilin yaqtadi nasbuhu aw 'amilin yaqtadi jazmuhu. So dia ini bebas. Tajarrudihi ni bebas, li tajarrud. Tajarrud ni maksudnya bebas lah daripada cengkaman. Tidak dicengkam lah. Tajarrud ni bebas daripada amil yang menyebabkan dia nasab dan juga amil yang menyebabkan dia jazam. Kita akan tengok. Kat sini ada contoh. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama tadi, yusafiru Ibrahim, tetapi bila mana masuknya harf lan kat sini yang merupakan harf nasib kat sini, so berubahlah daripada yusafiru kepada yusafiru. So dia adalah lagi dia punya amil-amil ni banyaklah. Okey, yusafira Ibrahim daripada rafa' kepada nasab ditaghayyur al-amil bi'amilin akhar, sebab ada amil yang lain pula yang tadi nasbuhu wa huwa lan. Fa idza qulta lam yusafir Ibrahim, kita tengok ayat ketiga, lam yusafir Ibrahim, lam pula kat sini. So yang pertama tadi dia punya ayat simple je, yusafir Ibrahim. Okay, yusafir Ibrahim saja. So ni tiba-tiba ada lan yusafira Ibrahim. So lan ni kita nampak, dia inilah punca kenapa berlakunya perubahan pada huruf ra ini. Ini punca dia. Lan ini puncanya. Kita tengoklah. So dari kat sini jelaslah bila baris atas maksudnya nasab. Jelaslah daripada rafa' kepada nasab. Seterusnya ayat yang ketiga pula kita ada lam yusafir. Lam ni punca kepada perubahan yusafir ni. Daripada nasab pergi kepada jazam. Pergi kepada jazam. Okey. من الرفع إلى النصب إلى جزم لتغير عامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو اللام. So nanti perbincangan dia kita akan tengok secara jelas lah. Cuma yang kita faham kat sini, yang pertama amil untuk fi'il mudhari' ini, amil nasab dia adalah bebasnya dia daripada tanda-tanda ataupun daripada huruf-huruf yang huruf-huruf yang menyebabkan dia berbaris atas ataupun berbaris mati. Tajarrud tu adalah amil pada fi'il mudhari'. Kemudian kenapa dia akan jadi berubah baris atas? Sebab ada amil lain pula, amil nasib ataupun nasab yang merubahkan dia kepada baris atas. Kemudian ada jazm pula, amil jazm ataupun jazim yang merubah daripada baris depan dan juga baris atas kepada baris mati. Itu untuk fi'il. Wa'lam anna hadha taghayyur yanqasimu ila qismaini lafdhiyun wa taqdiriyun. So tadi kita tengok dalam matan kat atas kita tengok apa dia punya ni, matan ni cakap al-i'rabu huwa taghyir. Kita tengok balik matan, al-i'rabu huwa taghyir awakhir al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran, secara lafaz ataupun secara takdir. So kat sini kita akan membahaskan apa yang dimaksudkan lafzan atau takdiran. Fa amma lafziyyu fa huwa la yumna' min an-nutq bihi mani'un kama ra'aita fi harakati ad-dal min Muhammad wa harakati ar-ra' min yusafiru. So, apa dia cakap kat sini? Maksud lafziyyu kat sini adalah apa? Lafzi ni apa? Ma la yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un. Tidak ada satu-satu halangan pun yang menghalang kita daripada menyebutkan baris itu. Contoh Muhammadun. So kita dapat sebut Muhammadun, dal itu dapat sebut dia baris depan dengan jelas. Secara lafaznya kita akan cakap kita dapat sebut dia. Okey? Kama ra'aita fi harakati dal min Muhammadin ataupun min Muhammadun wa harakatur ra' min yusafiru. So kita dapat perhatikan perkataan Muhammad ni, hadara Muhammadun. Okey,
Lepas tu dia cakap apa tadi? Ra'aitu Muhammadan, hazaitu min Muhammadin. So, baris yang ada pada dal iaitu daripada baris dhammah pada baris kasrah, pada baris dhammah kepada fathah dan juga kasrah, kita secara lafaznya kita dapat sebut. Itu sebagai lafaz. Kita dapat sebut dia. Okey? Dan juga yusafir tadi, yusafiru Ibrahim yang pertama, kemudian lan yusafira Ibrahim, dan ayat yang ketiga lam yusafir Ibrahim. So, dalam tiga-tiga ayat yang berbeza ini, perkataan yusafir, kita dapat sebut perubahan baris dia secara lafaz. Kita dapat sebut dia. Okey, jadi itu yang dipanggil sebagai lafzi. Maksudnya, amil lafzi. Maksudnya, kita dapat tengok. Lafzi ni maksud bukan amil. Lafzi ni maksudnya dia taghyir, perubahan tu. Perubahan tu kita dapat sebut dia. Kita dapat sebut dia. Okey, wa amma taqdiri fa huwa yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un min ta'addurin aw istifqalin aw munasabatin. Okey, so tadi kita secara basicnya kita dapat sebut benda itu, tapi ada beberapa keadaan, ada beberapa perkataan yang kita tak dapat nak sebut huruf hujung dia, ataupun kita dapat nak sebut baris pada perkataan hujung dia. Itu maksudnya bukanlah macam sekarang ni. Sekarang ni kalau orang baca kitab ke apa, dia akan matikan semua huruf hujung. Itu atas pilihan dia. Kenapa dia matikan huruf hujung tu? Disebabkan oleh dia tak nak salah baris hujung. Sebab bila kita baca kitab Arab, okey, contoh yang kitab Arab ni alhamdulillah dia mudahlah sikit, ada beberapa perkataan tu dia ada baris. Jadi kita boleh mengelakkan kesilapan di situ. Tapi kalau kita dapat kitab yang kosong, rata-rata orang, kebanyakan orang, dia akan cuba elak untuk menyebut baris perkataan yang hujung. Kenapa? Supaya dia dapat sembunyikan yang dia ini tidak mahir berbahasa Arab. Okey? Itu dia punya, itu kita tak boleh cakap. Kita tak boleh cakap ada orang baca qala Muhammad macam tu. Oh dia ni dal dia ni tak ni lah, dia tak dapat disebut lah. Mungkin ini kita kena takdirkan dal tu. Tak. Sebenarnya dal tu ada baris tapi dia yang tak nak sebut. Okay? Ini berbeza dengan, kita tengok kat sini. Yad'u. Perkataan yad'u al-fata wal-qadi wa ghulami. Okay? Kalau kita perhatikan ayat ni, yad'u al-fata, fata ni, seorang pemuda, fata ni mesti seorang pemuda, seorang pemuda mengajak qadi, dan juga qadi itu dan juga ghulam ini anak muda lah, anak muda saya, anak mudaku. Okey, so itu kalau nak tengok dia punya ayat tu ada dalam ni terjemahan yang lengkapnya boleh tengok dalam buku lah. Okay, cuma yang kita pun nak tengok sini apa perkataan yang pertama, perkataan yad'u, yang seterusnya perkataan fatah. Yad'u, so kita ada fatah, kita ada qadhi, kita ada ghulami. Kalau kita perhatikan keempat perkataan ni, huruf hujung ni kita tak boleh nak baca. Bukan, kita tak boleh nak sebut baris huruf dia. Itu yang dipanggil sebagai takdiri. Bukannya kita saja macam saya baca tadi kan, hadara Muhammad. Itu sebenarnya saja yang kita tak nak bariskan dia. Tapi yang ni kita tak boleh nak baca baris dia. Jadi kat sini apakah yang dimaksudkan takdiri adalah fahuwa ma yamna'u min at-talaffuzihi mani'un. So ada beberapa halangan yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menyebutkannya. Okay, halangan ini terbahagi kepada tiga. Sama ada di ta'adzur, ataupun di istithqal, ataupun di munasabah. Okay. So dia punya obstacle lah. Obstacle. Halangan-halangan dia. Minta maaf saya tak mampu makan pada hari ini. Okay, apa halangan awak tak boleh makan pada hari ini? Kerana saya berpuasa. Itu sebagai contoh. Okey, kenapa? Okey, kita semua berpuasa. Okey, tiba-tiba ada seorang cakap, minta maaf saya tak berpuasa pada hari ini. Kenapa awak tak berpuasa? Kerana saya ada halangan saya. Apakah halangan awak? Saya tak sihat. Saya sakit. Na'udzubillah min zalik. Nasallahu salamah wal afiyah. Semoga kita semua sihat dan sejahtera hendaknya, insya-Allah. Okey. Jadi kat sini yang pertama kita tengok ta'adzur. Okey, kita akan tengok satu-satu ta'adzur, apa yang dimaksudkan ta'adzur, apa yang dimaksud istithqal, apa yang dimaksud dengan munasabah.
Cuma kat sini kita akan i'rab atau kita akan cerahkan dulu satu-satu perkataan, kita akan pergi kepada yad'u kemudian pada fatah. So yad'u ini merupakan fi'il mudhari', dia marfu'. Sudah, kenapa pula dia marfu'? Macam mana kita nak tahu? Tak ada baris. So sebab itu dipanggil sebagai takdir. Takdir ni macam agak-agak lah, kita agak-agak takdirkan dia, agak-agak. Bahasa mudah kita panggil agak-agak lah. Takdir. Agak-agak. So tadi kita kena fayadu marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim. So kita nampak situ yad'u ini, kita agak dia ni adalah, kita agak lah, kita cakap saya takdir dia ni marfu' lah. Sebab apa? Sebab tak adanya huruf ataupun tak adanya amil nasib dengan amil jazim. Berbeza dengan yang ke atas tadi, yang yusafir tadi ada perkataan lan, ada perkataan lam yang menyebabkan perubahan. Tapi kalau tengok ayat yad'u ni tak ada sebelumnya perkataan lan ataupun perkataan lam. Jadi kita cakap dia ni disebabkan apa? Amil litajarrudihi bainan nasib wal jazim. Kemudian fata likaunihi fa'ilan. Sudah, kenapa macam mana kita tahu ni fata ni fa'il? Dia marfu'. Kita cakaplah, kita agak yang dia ni disebabkan oleh ada fa'il kat sini, dia memerlukan pada fa'il. Fa'il kat sini apa? Siapa pelaku dia? Pelaku dia adalah perkataan al-fatah. Wal qadi wa ghulami marfu'ani li'annahuma ma'tufani ala fa'il. Marfu'. Kat sini dia cakap kedua-dua qadi dengan ghulam ni, kedua-duanya ni marfu' juga sebab dia ada ma'tuf. Ma'tuf ni maksud ada kat tersendiri sini, waw lah. So maksud ayat di sini apa? Seorang lelaki dan juga qadi dan juga anakku lah, ghulam ni orang budak lah. Okey, ada seorang yang al-fatah ni orang lelaki. Okey, orang lelaki, qadi dan juga dia dan lah, sebab itu dia jadi marfu'. Semua dia ikut. Nanti kita akan bincangkan ma'tuf ni apa. Okey, tak apa. Dia punya fokus kat sini adalah walakin ad-dhammah la tazhar. Okey, lakin ad-dhammah la tazhar. Itu dia punya fokus dia. Fokus kat sini adalah lakin ad-dhammata la tazharu fi awakhiri hadhihi al-kalimati li ta'adzuriha fil fata. Okay, fata ni disebabkan dia ta'adzur. Biasanya ta'adzur ni kalau dalam isim, ta'adzur ni fata ni biasa ya yang tak dititik dipanggil sebagai alif maksurah. Biasanya ta'adzur ni kalau kita tengok perkataan tu yang di hujungnya alif ataupun alif maksurah ni, kita akan cakap dia ni manik dia apa? Ta'adzur lah. Okey. Yad'u dengan qadi ni thaqal. Thaqal ni maksudnya apa? Thiqal lah. Thiqal ni sebab apa? Thiqal ni maksudnya dia berat. Berat apa maksud berat? Berat kat sini adalah dari segi sebutan untuk orang Arab. Untuk orang Arab, bagi orang Arab, untuk dia menyebutkan yad'u dengan al-qadiyu, itu adalah satu sebutan yang berat bagi mereka. Sebab itu mereka meninggalkan. Okey, sebab itu mereka meninggalkan. Yad'u dengan qadi ini, kenapa tidak disebutkan baris hujung dia? Sebab dia berat bagi orang Arab untuk menyebutkan yad'u dengan qadiyu. Itu berat bagi mereka. Janganlah cakap, saya boleh je sebut Ustaz. Gitu jangan. Itulah kelebihan orang Melayu. Hebatnya orang Melayu sebab lidah dia lembut. Kita jumpa dengan orang Indonesia, kita cuba cakap Indonesia. Okay, cuba kita jumpa dengan orang Mak Saleh, orang putih Mak Saleh pada mereka, kita cuba mereka. Okay, kita cuba, kalau jumpa dengan orang British, kita cuba cakap British. Jadi dia punya kayu ukur kat sini, thiqal, berat ni adalah dari segi sebutan orang Arab. Orang Arab dulu yang payah nak sebut. Yad'u dengan qadi. Yang seterusnya munasabah. Munasabah ni apa? Munasabah ni kalau ikut dalam bahasa Arab ni, munasabah ni macam perayaan. Tetapi kat sini munasabah kat sini adalah kita kena raikan. Kita kena apa yang bersesuaian. Munasabah ni apa yang bersesuaian. Maksudnya apa? So ghulami, okey. Ghulami
Ghulami ini dua perkataan yang berbeza tapi ditulis dalam satu, sebab seakan-akan mereka ini satu perkataan. Ghulami terdiri pada ghulam dan juga ya. Ghulam dan juga ya. Saya tulis dulu. Ghulam tambah ya. Ini ghulam ni, ghulam tu maksudnya budak muda lah. Anak muda. Ya tu maksudnya saya. So asalnya perkataan tu adalah ghulamun, tetapi disebabkan oleh ada ya selepasnya, maka mim tu terpaksa dia kena sesuaikan, baris dia kena sesuaikan dengan huruf ya tu. Baris dia kena sesuaikan dengan huruf ya, jadi yang mudah untuk disebut adalah baris bawah. Kalau kita tengok dia punya pasangan matching dia, biasanya kalau huruf alif dia akan nanti kita ni saya cerita untuk ni lah yang matching lah dari segi huruf dengan baris. Biasanya kalau huruf alif dia akan dimatchingkan dengan baris atas. Kalau huruf ya dia akan dimatchingkan dengan baris bawah. Kalau huruf waw dia akan dimatchingkan dengan dipadankan ataupun disepadankan dengan baris depan waw. Alif matching dia adalah fathah. Okey. Waw dia punya sepadan dia adapun pasangan dia adalah adalah waw. Dan ya, saya tulis kat sini ya, dia punya ni adalah baris bawah. So disebabkan oleh itu mim yang ada pada ghulam ni daripada berbaris depan asal ni tetap dipaksa untuk berubah ataupun terpaksa untuk berubah baris bawah, disebabkan dia nak sepadan dengan huruf ya yang datang selepasnya. So sebab itu dipanggil sebagai munasabah ataupun sepadan, apa yang sepadan. Jadi kat sini kita ulang balik. So takdir ini, i'rab yang berlaku, i'rab ataupun perubahan yang berlaku pada hujung perkataan ini sama ada dia itu lafaz secara lafaz. Maksud secara lafaz ni adalah kita mampu untuk menyebutkan baris perkataan, hujung perkataan tersebut, ataupun secara takdir ataupun kita agak-agak kerana ada satu halangan, obstacle yang mana kita tak mampu nak sebut baris huruf hujung perkataan, hujung dia. So obstacle ataupun halangan ni ada tiga halangan, sama ada dia ta'adzur ataupun istithqal ataupun munasabah. Ta'adzur ni maksudnya apa? Ta'adzur ni sebab kita tak mampu nak sebut, nak baris, memang dia tak ada baris. Alif yang kat hujung ni dia tak ada baris. Biasa ta'adzur ni kita akan tengok perkataan yang hujungnya alif maksurah ataupun alif tak ada titik, ya maksurah ataupun ya tak ada titik tu dengan huruf alif. Huruf alif itu dia akan dikategorikan sebagai ta'adzur. Untuk berat pula biasanya huruf waw dan juga huruf ya. Huruf waw dan juga huruf ya. Sebab apa berat? Sebab orang Arab tak boleh nak sebut yad'u dengan al-qadiyu. Orang Arab sebut. Kalau yang sepadan, sebab dia kena sepadankan dengan yang mutakallim kat sini, jadi dia baris bawah. Itu dia punya halangan-halangan lah. Okey, penghalang dia. Penghalang dia untuk muncul. Okey, wa taqulu ya yardal fata wal qadi wa ghulami wa taqul innal fata wa ghulami la faizani wa taqul marartu bil fata wa ghulami wal qadi. So kat sini dia nak tunjukkan yang bahawa walaupun ada amil yang masuk kepada, contoh kat sini lan yarda. Okey, kita tengok tadi lan ni amil yang menyebabkan kepada nasab, tetapi bila masuk kepada huruf ataupun bila masuk kepada perkataan yarda, yang mana yarda ini huruf akhirnya merupakan alif maksurah, kita tak dapat juga nak sebut dia sebab ta'adzur, tak dapat nak munculkan baris atas dia sebab ta'adzur. Okey, dan juga inna ni pun merupakan amil lah, amil pada nasab. Jadi fatah ni yang asalnya macam kita cakap inna, kalau dalam khutbah Jumaat, innallaha, kita pernah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya harap janganlah dah lupa janganlah dah lupa pula khutbah ayat-ayat yang biasa dibacakan ketika khutbah. Okey, harap semua masih ingat lagi lah. Innal fata, so fata kat sini dia tak boleh untuk kita alif maksurah kat hujung dia tak ada baris atas. Okey, itu dia punya wa marartu bil fata. Fata sini pun fata juga.
So asalnya akan jadi fatha, dia tu akan baris bawah, tapi tak boleh nak baris bawah disebabkan oleh ta'adzur. Okay, kat sini dia bagi konklusi dia. Fama kana akhiruhu la alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'u harakati litta'adzur. Okay, apa sahaja huruf yang di akhirnya adalah alif, ataupun alif kat sini maksudnya sama ada alif yang alif lah, sama ada alif ataupun ya tak ada titik ni, dia akan ditakdirkan oleh ta'azzur. Ala jami'il harakat li ta'azzur. Okey, dia punya kenapa dia kena takdir? Disebabkan ta'azzur. Dia tak boleh jadi lafaz lah, dia punya i'rab tu, perubahan yang berlaku tu kita takkan dapat sebut lah. Okey, so dia akan ditakdirkan, diagak-agakkan. Disebabkan apa? Disebabkan ta'azzur. Wa yusamma al-ismu al-muntaha bil alif maqsuran. Isim maqsur lah. So ini dia punya istilah dia. Isim maqsur. Contoh yang lain selain fathah tu adalah al-asa, al-haja, ar-raha dengan ar-ridha. Kalau kita pasang kat sini, semua ini adalah yang asa ni, tongkat, dia ada alif kat ujung. Haja ni, dia pun ada alif. Ridha ni pun ada alif. Dan dua perkataan raha dengan fathah ni, kedua-dua ini kita tengok, dia ni bukannya alif, dia ni ya. Tetapi ya yang tak ada titik ni dipanggil sebagai alif maqsurah. Alif maqsurah. Jadi perhatikanlah. Sebab itu kadang-kadang kalau saya baca buku kitab Arab ni, saya kadang-kadang cuba elakkan untuk baca, cuba nak elakkan. Kalau saya baca buku cetakan daripada Mesir, biasanya saya akan perhatikan betul-betul lah, sebab mereka tidak menjaga mana satu yang alif maqsurah, mana satu yang ya ada titik. So kalau kita baca buku Arab, benda tu, jadi nak pilih buku Arab mana yang ni, kita kena tengoklah yang elok dengan tak elok, bukan yang elok tak elok dari segi apa, dari segi cetakan dia. Isi dia itu benda lain, dari segi cetakan dia kita akan tengok benda ni dulu. So kalau anda kata kita dah mahir berbahasa Arab pada ketika itu, pada satu peringkat yang bolehlah kita nak baca kitab Arab, so tak kisahlah kita nak beli. Tapi kalau kita masih lagi dalam keadaan beginner, seeloknya kita cuba baca kitab-kitab macam ni, ada orang yang membantu supaya kita tidak tersalah maksud. Sebab kadang-kadang cetakan Mesir ni mereka tidak menjaga benda-benda ni. Ini dipanggil sebagai imla penulisan. Okey. So isim ataupun perkataan isim, kata nama yang berakhir dengan alif dipanggil sebagai maksur. Okey, isim maksur. Contoh asa sini, ini isim maksur. Ini haja, ini isim maksur. Ridha ini isim maksur. Okey. Perkataan fatah dengan raha ini pun isim maksur juga. Walaupun ada ya, tapi ya ini tidak dipanggil sebagai ya lah. Ya tak ada titik ni, saya panggil ya tak ada titik lah. Dipanggil sebagai alif maqsurah. Itu untuk ta'adzur. Seterusnya, wa ma kana akhiruhu ya'an lazimatan. Ya'an lazimatan tuqaddar alaih ad-dhammah wal kasrah. So ya yang lazimah ni, setiap perkataan yang ada huruf ya kita tengok kat hujung tu. Okey, setiap perkataan yang kita tengok hujung, dia ni huruf ya. Jadi kat situ kita dapat tahu yang perubahan yang berlaku pada perkataan tu perubahan secara takdir, secara agak-agak. Kenapa? Disebab listiqal. Wa yusammal ismul muntaha bil ya manqus. Jadi perkataan itu dipanggil sebagai apa? Sebagai manqus. Perkataan yang diakhiri dengan huruf ya. Ingat, ya yang saya masukkan ni adalah yang bertitik, dipanggil sebagai isim manqus. So yang first tadi kita dah tengok isim maksur. Sekarang kita ada isim manqus. Wa tuzharu alaihi fathah li khiffatiha. Cumanya isim manqus ini dalam keadaan nasab, dia akan muncul ataupun kita akan nampak baris atas. Sebagai contoh, okey, zurtu al-qadiyah. Waktu al-qadiyah ni sahaja dia kena satu yang first, dia akan ada baris atas lah. Al-qadiyah. Zurtu al-qadiyah, itu yang dimasukkan kat sini, wa tazharu alaihi al-fathatu li khifatiha, disebabkan nak sebut baris atas ni bagi orang Arab adalah mudah. Jadi kalau perkataan tu berada pada satu tempat yang
tempat nasab yang menyebabkan dia baris atas, kita akan dapat lihat jelas baris atas. Ada perkataan tu. Okey, sebagai contoh saya kata zurtu al-qadiyah. Okey, zurtu al-qadiyah. Di zurtu al-qadiyah, qadiyah tu dia akan baris atas. Okey, zurtu al-qadiyah. Zurtu al-qadiyah. So, dalam keadaan nasab, baru isim manqus ini akan muncul di punya baris atas. Sebab bagi orang Arab untuk menyebut al-qadiyah itu lagi ringan daripada disebut al-qadiyu dengan al-qadiyi. Al-qadiyu dengan qadi bagi dia, mereka payah. Tapi al-qadiyah bagi mereka itu ringan, mudah untuk mereka sebut. Zurtu al-qadiyah. Itu yang dimaksudkan dengan watazharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Tetapi untuk dhammah dengan kasrah takkan muncul baris ini pada huruf ya tersebut, takkan muncul. Sebab bagi orang Arab untuk menyebut baris baris dhammah atau baris depan dengan baris bawah adalah berat pada huruf ya yang ada kat hujung perkataan lah, bukan yang ada kat tengah. Bukan ada yang kat hujung, kat mula, tak. Ni kita cerita pasal hujung perkataan. Okey? Jelas Okey. Dan yang terakhir ini isim manqus, dan yang terakhir kita dah tengok sini, wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddar alayhi al harakatu kulluha lil munasabah. Okey, so kalau apa-apa perkataan yang kita tengok kat hujung dia ya, tapi ya itu bukan ya perkataan itulah, tapi ya yang membawa maksud saya. Ya yang membawa saya. So dalam bahasa Inggeris kita akan cakap, kalau kita contohkan kitabi, kitabi bahasa Inggeris kita akan terjemahkan kitabi itu sebagai my book lah. Dia jadi milik. Kitabi my book. Okey, bukan iBook taklah, my book. Okey. Kitabi kat sini kalau kita tengok ya tu yang membawa maksud saya memiliki. Okey, saya memiliki. Jadi perkataan tersebut ataupun huruf yang sebelum pada ya tu kita akan cakap dia ni muqaddar. Harakat dia akan jadi muqaddar. Okey, janganlah cakap hadara kita cakap kan, contoh dalam ayat hadara ustadi. Hadara ustadi. Ustaz apa? Zurtu ustadi. Hadara ustadi, ustaz saya telah datang. Zurtu ustadi. Ustaz saya telah pergi menziarahi ustaz saya. Okey, iltaqaitu bi ustadi. Saya telah bertemu dengan ustaz saya. Oh, mereka apa perkataan-perkataan ni semua dia baris bawah je lah. Oh, dia ni mabni kot. Maksud dia tidak berubah kot. Tak, bukan. Dia masih lagi i'rab, tapi dia i'rab secara takdir, secara agak-agak je. Kerana apa? Kerana ya yang kat hujung tu adalah ya mutakallim. Jadi disebabkan dihubungkan dengan ya mutakallim, maka huruf hujung tu tak dapat nak munculkan ataupun tak dapat nak tunjukkan diri dia yang sebenar ataupun baris dia yang sebenar. Terpaksa dia ikut ya tu lah, kena sepadankan dengan ya tu. Itu maksudnya. Jadi kat sini dia akan ta'zur dia dia punya takdir. Kenapa manik dia apa? Manik dia adalah munasabah, kena sepadan. Okey. So far ada soalan ke ataupun ada yang tak jelas atau tak jelas? Saya akan ulang balik secara ringkas. Jelas ke semua? Saya harap jelas lah, sebab tak ada siapa yang komen cakap tak faham. Saya harap jelas. Alhamdulillah. واضح الحمد لله واضح.
Okay, sorry. Okey, teruskan perbincangan yang seterusnya. Tadi kita dah tengok berkenaan dengan i'rab, iaitu perubahan ataupun yalah perubahan lah kita cakap. Sekarang juga kita akan tengok apa dia punya seteru dia. Kita cakap seteru lah, bukan seteru apa. Dia punya pasangan dia yang kontradik daripada dia, iaitu al-bina. Wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u. Al-bina'u ini yang dia berlawan dengan ataupun yang berlawan lah, berlawan dengan al-i'rab. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamam al-ittidah bisababi bayani al-akhar. Wa qad taraka al-muallifu bayan al-bina wa nahnu nubayyinuhu laka ala at-tariqati allati bayyana biha al-i'rab. Fa naqul wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamam al-ittidah bisababi bayani al-akhar. Maksud kat sini apa? So sebenarnya untuk kita faham bina ni, kita hanya perlu faham mafhum mukhalafah lah. Kita panggil mafhum mukhalafah lah. Apa-apa yang bercanggah dengan pemahaman i'rab itu adalah bina. Apa yang lawan? Contoh, i'rab kita apa? Cakap apa? I'rab kita cakap perubahan yang berlaku pada hujung perkataan ataupun baris yang berubah. Baris hujung perkataan yang berubah. Itu dipanggil i'rab. So bina ni apa? Bina ni apa yang lawan pada dia? Iaitu tidak ada perubahan. Maksudnya apa? Tetapnya satu baris itu pada keadaannya. Tak kisahlah apa-apa keadaan sekalipun, dia akan tetap berbaris itu sahaja. Itu secara ringkas je. Sebab tu cakap kat sini wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamal ittidah bisababi bayanil akhar. So jelas setiap satu pada ini memang tamal ittidah, memang sangat-sangat jelas sebabnya penerangan yang lain. So kalau kita nak faham itu, kita faham yang lawan daripada ini. Contoh kita jumpa seorang ni. Okey, seorang ni kita cakap mereka ini kita cakap kembar lah. Contoh Abu dengan Ali, mereka ini kembar. Upin Ipin lah. Ambil Upin Ipin lah. Contoh Upin dan Ipin. Upin dan Ipin. So ada seorang ni tanya, okey, boleh saya tahu Upin ni sebenarnya macam mana perangai dia? So cakap, Upin ni dia seorang yang kemas, seorang yang rajin, dengar cakap. Itu Upin. So kita dah jelaskan apakah ciri-ciri Upin. Ipin pula macam mana? Ipin ni tak payah cakap lah. Ipin ni lawan daripada Upin lah. So tak perlu kita nak terang panjang, kita boleh faham. Begitu juga yang dimaksudkan dengan i'rab dan bina ini. So i'rab kita dah tengok. So tak perlu kita terangkan bina ni, kita boleh faham yang bina ni lawan daripada i'rab pun kita dah faham. Tetapi syarih ini waqad taraka al-muallifu bayan al-bina. So sahibul matan ni dia telah meninggalkan perbincangan ataupun penerangan berkenaan dengan bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka ala tariqati allati bayyana biha al-i'rab. Wa nahnu nubayyinuhu laka. Sekarang ni kami akan menerangkan pula, ataupun penulis ni akan menerangkan sebagaimana yang dia telah terangkan i'rab tadi. So teknik yang digunakan ataupun poin-poin yang diceritakan apa yang ada dalam i'rab tadi, dia akan cara yang sama dia akan ceritakan tentang al-bina. Okey. So kat sini kita akan mulakan dengan apa? Dengan makna dulu. Fa naqul lil bina ma'nayan ahaduhuma lughawiyyun wal akhar istilahi. Lughawi, okey, yang pertama lughawi dan yang istilahi. Fa amma ma'nahu fil lughah, so kita dah tahulah kat sini. Fa amma ma'nahu fil lughah fa huwa ibaratun an wad'i shay'in 'ala shay'in 'ala jihatin yuradu biha thubut wal luzum. Okey. So kita tengok makna dari segi lughah. So kat lughah ni kita fa huwa ibaratun. Yang ini merupakan satu statement atau satu frasa. Okey, bina ni merupakan satu frasa. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan kita letak sesuatu ke atas sesuatu. Kita nak bina lah. Al-bina ni maksud kita bina lah. Wad'u syai'in 'ala syai'in. Contohnya kita ada apa? Kita ada bata, satu bata. Kita letakkan bata yang pertama ni. Kita ada dua bata. Kita letak bata kedua ni atas bata yang pertama. Okey? Itu maksudnya wad'u syai'in 'ala syai'in. Meletakkan sesuatu ke atas sesuatu. Ala jihatin. Ala jihatin kat sini kita boleh faham. Dia cakap apa? Kenapa kita letak ni? Disebabkan. Ataupun ala jihatin kerana. Kerana
Yuradu biha at-thubut wal luzum. Kerana kita nak biarkan perkara ataupun benda yang kita letak tadi dia kekal ataupun kekap. Kekap pula. Tetap. Kekal dan juga tetap. Itu yang dimaksudkan dengan al-bina dari segi lughawi. Okey, saya ulang balik. So, bina dari segi lughawi ini merupakan satu ibarah merupakan satu statement berkenaan dengan apa? Perletakan sesuatu di atas sesuatu. Okey, meletakkan sesuatu di atas sesuatu ala jihatin yuradu biha. Okey, disebabkan kenapa kita letak sesuatu ada sesuatu disebabkan kita nak benda tu at-thubut wal luzum, kekal dan juga tetap. Kekal dan juga tetap. Itu yang dimaksudkan dengan al-bina. Okey. Wa amma ma'nahu fil istilah, adapun makna dari segi istilah. Istilah pula apa? Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Okey, luzumu kat sini. Ini yang point penting ni. Dia punya kata kunci kat sini adalah luzum, kekalnya. Okey, yang tadi kita tengok kalau untuk i'rab tadi dia ada taghyir. Okey, dia ada taghyir. Kat sini dia ada luzum. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Kekalnya hujung perkataan tersebut, hujungnya perkataan tersebut dalam keadaan yang satu. Kekalnya perkataan tersebut dalam keadaan yang satu. Li ghairi amilin wala i'tilal. Okey, li ghairi amilin wala i'tilal. Bukan disebabkan ada satu faktor kat sini ataupun disebabkan dia sakit ke tak. Nanti kita tengoklah illah apa. So, perkataan tu memang dia asal-asal dia macam tu. Okey, memang asal-asal dia macam tu. Dia kekal, baris dia, hujung dia kekal. Satu je perkataan baris dia. Okey. Wa dzalika kaluzumi kam wa man. So, perkataan kam maksudnya berapa? Man. So, kalau kita perhatikan perkataan kam dengan man ni, kedua-dua perkataan ni dia akan kekal, dia memang asal dia macam ni, dia akan kekal dalam keadaan macam ni juga. Okey. Ataupun perkataan haula ataupun hadam. Haula'i dengan hadami, kedua-dua perkataan ini juga akan kekal berbaris bawah ataupun amsi. Dua-dua ni akan ketiga-tiga perkataan ini akan kekal berbaris bawah. Wa kaluzumi munzu wa haitsu ad-dhammu ad-dhamma. So luzumnya perkataan ni dengan baris baris depan mundu. Wa kaluzumi aina wa kaifa al-fathah. So kekalnya aina dengan kaif ni, kita tengok huruf yang hujung ni. Kita tengok baris yang hujung ni. Tengok baris dia kekal baris atas. Kekal baris atas. Kalau yang kam dengan man ni kekal baris depan. Baris depan. Kekal baris mati. Okey, haula'i, hadami dengan amsi ni, ketiga-tiga ni kekal baris bawah. Mundu dengan haitsu ni, kedua-dua ini kekal baris depan. Okey, aina dengan kaifa ni, kedua ni kekal baris atas. Okey. So perkataan ini memang asalnya macam tu. So tak ada apa-apa faktor yang menyebabkan dia kena baris kekal baris atas, tak. Memang dia macam tu. Min hadha al-idah ta'lam anna alqab al-bina arba'ah. Okey. So kat sini bila kita dah tengok, okey, kita boleh faham yang al-bina ataupun perkataan mabni ini dia sama ada mabni alal fathi, ala sukun. Okey, sebab okey, sama ada dia mabni ala sukun, dia kekal baris dia baris mati, ataupun dia kekal baris dia baris bawah, ataupun dia kekal baris dia baris depan, ataupun dia kekal baris dia baris fathah. Okey. So kat sini satu lagi benda yang kita boleh conclude, asal untuk isim itu adalah i'rab ataupun mu'rab, berubah. Tetapi ada beberapa isim yang dia mabni. So mabni sama ada dia sukun, kasar ataupun dhammah ataupun fathah. Okey. So apa lagi dia cakap? Wa ba'da bayani kulli hadhihi al-ashya',
وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. Kat situ. So, kita dapat tengok kat sini. Jelas kat situ kita boleh tahulah beza di antara mu'rab dengan bani ataupun i'rab dengan bina. Jangan keliru lah. Sekejap guna mu'rab, sekejap guna mabni. Sama je benda ni. Okey, kejap guna i'rab, kejap guna mu'rab, lepas tu kejap guna bina, kejap guna mabni. So jangan terkelirulah, dia sama sahaja. Okey, sama sahaja, dia berdasarkan kepada konteks ayat lah. Okey. So kat sini kita jelas, kita dapat tengok yang mu'rab ini ataupun i'rab ni adalah apa-apa sahaja perubahan yang berlaku pada hujung baris, perubahan baris yang berlaku pada hujung perkataan, sama ada lafaz secara kita boleh sebut dia memang nampak jelas, kita sebut dia ada perubahan, ataupun secara takdir. Okay, kita dah bincangkan tadi, perubahan-perubahan ni ada sebab, bisa babi al-awamil. Tetapi mabni pula aks zalik, apa yang kontradik kepada i'rab. Al-bina ni apa? Ma lazima akhiruhu halatan wahidah. So kekal perkataan tu, sama ada dia kekal keadaan sukun ataupun kasar ataupun dhamma ataupun fath. Bukan disebabkan ada amil ataupun ada i'tilal. So dia tak perlu amil dengan i'tilal, dia memang kekal macam tu. Dia memang kekal macam tu. Okey, itu secara ringkasnya apa beza di antara al-i'rab atau al-mu'rab dengan al-bina. Okey, ada persoalan? Ada. Oh, Ustaz, boleh juga kita gunakan istilah mu'rab dan mabni kan? Ya, boleh. Boleh guna untuk i'rab dengan mabni. Cumanya kalau kita nak cakap dari segi bahasa ni, i'rab ini maksudnya adalah perubahan. So mu'rab ni apa? Maksudnya mu'rab ni apa yang berubah. So macam tu, dia isim maf'ul. I'rab ni adalah masdar atau perubahan. Okey. I'rab ni adalah perubahan. Mu'rab ni adalah apa yang ditukar, apa yang yang berubah, apa yang ayalah, dia maksudnya jadi macam itulah. Jadi isim maf'ul. Begitu juga al-bina dengan mabni. Okey, al-bina dengan mabni. Al-bina itu adalah kekal, yang mabni ni apa yang dikekalkan. Sebab tu kalau yang tadi kita tengok kejap dia pakai i'rab, kejap mabni, sebab dia nak terangkan konteks ayat tu lah. Dua-dua boleh guna. Okey, dua-dua boleh guna. Ada soalan lagi? Sebelum saya teruskan kepada perbincangan seterusnya. Kita ada soalan saya rasa. Tamaf'ul bih. Boleh Ustaz boleh terangkan balik tamaf'ul bih. Okey, macam mana saya nak terangkan tu? Okey, maf'ul bih ni, kenapa kena ada maf'ul bih ni? Disebabkan maf'ul bih, apa yang maf'ul bih?
Okey, senang cerita macam ni. Okey, senang cerita macam ni. Setiap dari fa'al tu, perbuatan atau fa'al kata kerja, setiap kata kerja tu terbagi kepada dua lah. Okey, kata kerja ni ada dua kategori. So, mana yang pertama fa'al yang tidak memerlukan kepada maf'ulun bih dan juga fa'al yang memerlukan kepada maf'ulun bih. Okey, maksudnya apa? So, fa'al yang tidak memerlukan maf'ulun bih ni sebagaimana kita cakap zahaba ataupun hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun. Bila kita kalau kita tengok sini hadara itu adalah fa'al, Muhammadun ini adalah pelaku ataupun fa'il kepada kata kerja ni, iaitu maksudnya Muhammad itu telah datang. Bila kita sebut ataupun kita baca perkataan ayat ni, kita boleh faham terus. Oh, Muhammad telah datang. Okay, kita telah faham. So, kita tidak memerlukan kepada objek lain ataupun perkataan lain untuk melengkapkan ayat tu. Berbeza dengan kita cakap akal tu ataupun akala Muhammadun. Muhammad telah makan. So, bila kita cakap Muhammad telah makan, kita macam, okey, Muhammad makan apa? Kat situ dia memerlukan satu lagi objek ataupun satu lagi perkataan untuk melengkapkan ayat tu. So, pelengkap kepada ayat ni dipanggil sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kita faham secara konsep macam tu. Faham konsep jadi untuk kita tahu mana apakah fi'il yang memerlukan pada maf'ulun bih, tak memerlukan pada maf'ulun bih, kita tanya balik. Kalau contoh akal tu okey, saya telah makan, ataupun akala Muhammad telah makan. Muhammad telah makan apa? Akala Muhammadu tufahata. Jadi kat tufahata ni adalah maf'ulun bih. So, fa'il dah ada, tapi kita kena perlukan satu objek lagi untuk melengkapkan ayat tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Fa'il, perbuatan, fa'il, pelaku. Maf'ul ni apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan ke atas dengannya lah. So, saya tak nak pergi pada terjemahan lah, sebab nanti terjemahan lagi pening. Cuma konsep dia macam tu. Konsep dia macam tu. Okay, faham Alhamdulillah, kalau faham, Alhamdulillah. Okey. So, saya rasa kita teruskan kepada perbincangan kita yang seterusnya, iaitu anwa'ul i'rab. Jadi, kita dah tengok apakah itu yang dipanggil sebagai i'rab, apakah itu yang dipanggil sebagai bina. Sekarang ini kita akan tengok jenis-jenis i'rab tu apa. Apakah yang dimaksudkan dengan jenis-jenis i'rab? Kita akan tengok sekarang ni. Qala wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Okey. Musannif telah berkata wa aqsamuhu arba'atun. So, kategori ataupun bahagian kepada i'rab ini ada 4. Ada rafa', ada nasab, ada khafad, ada jazm. Maksudnya apa? So, setiap satu perkataan itu, keadaan hujung dia sama ada dia ini dalam keadaan rafa' ataupun nasab ataupun khafad ataupun jazm. Ini bagi perkataan i'rab lah, bukan perkataan mu'rab lah, bukan perkataan mabni. Kalau perkataan i'rab ataupun perkataan mu'rab ni, perkataan yang barisnya berubah di hujungnya, so kita boleh kita boleh kategorikan dia sama ada dia ini dalam keadaan rafa', dia ini dalam keadaan nasab, dia ini dalam keadaan khafad, dia ini dalam keadaan jazm. Okey, dalam keadaan jazm. So, perkataan-perkataan ni kita boleh kategorikan dia macam tu. Okey, kita boleh kategorikan. So, dia ada 4 jenis perubahan. Perubahan yang berlaku sama ada dia akan rafa',
ataupun dia dalam keadaan perubahan, dalam keadaan nasab, dengan khafad dan juga jazm. So daripada empat-empat ni dia terpecah lagi kepada dua. Maksudnya apa? Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Daripada empat-empat ni hanya tiga sahaja pada empat ni yang berlaku pada isim. Tu maksudnya. Yang berlaku pada isim. Wala jazma fiha. So hanya rafa' dengan nasab dan juga khafad sahaja yang berlaku pada isim. Okey, jazm tak ada berlaku pada isim. Okey, nanti kita akan tengok walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu sorry. Wala khafdha fiha. Okey, untuk fi'il pula dia ada rafa', nasab, jazm, tak ada khafad. Maksudnya apa kat sini? So maksudnya setiap sorry. Setiap satu perkataan ni, okey, dia akan terbahagi kita akan tengok dia macam ni. So untuk perkataan kalau perasan kat sini dia perbincangan dia sama ada isim ataupun fa'il lah. Harf tak termasuk sebab harf itu mabni. So isim kita dapat perhatikan bahawa isim ini dia sama ada berbaris depan, berbaris atas dan berbaris bawah sahaja. Dan untuk tadi kita dah perhatikan dalam contoh sebelum ni, sebagai contoh hadara Muhammadun. Lepas tu apa? Zurtu Muhammadan. Okey, zurtu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. So Muhammad ini adalah perkataan yang kita cakap ada isim, kata nama, dan dia hanya berbaris sama ada baris depan, baris atas ataupun baris bawah. Berbeza dengan fi'il. Sebagai contoh tadi cakap yusafiru Ibrahim. Yusafiru, so dia baris depan. Lan yusafira Ibrahim, lan. So lan kat situ dia menyebabkan perkataan yusafir itu menjadi baris atas. Lam yusafir Ibrahim. Lam yusafir, lam. So yusafir. Jadi untuk fa'il pula dia sama ada baris depan, baris atas ataupun baris mati. Ini dia nak ceritakan tentang baris-baris. Tentang barislah yang berlaku pada hujung perkataan. Okey. So, wa aqulu anwa'ul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'ah. Secara umumnya, okey, secara umumnya jenis-jenis i'rab ni ada 4. Okey, secara umumnya lah. Maksudnya bila dicampurkan semua untuk isim dan fi'il, semuanya ada 4 secara umumnya. Al-awwal ar-raf'u, wat-thani an-nasbu, wat-thalith al-khafdu, war-rabi' al-jazmu. So yang pertama kita ada rafa', yang kedua kita ada nasab, yang ketiga kita ada khafad, dan keempat kita ada jazm. Wa likulli wahidin min hadhihi al-anwa'i al-arba'ati ma'nan fi al-lughah wa ma'nan fi istilah. So sekarang ni kita tengok metod perbincangan ataupun metod syarah yang digunakan pakai oleh penulis kitab ni. Dia akan mulakan dengan dia cuba syarahkan maksud perkataan tu, istilah-istilah tu. Sebagaimana tadi kita tengok istilah perkataan yang istilah yang kita jumpa tadi, i'rab. So dia akan syarahkan i'rab tu apa dia. So kita ada bina, kita tengok. Okey, macam sebelum-sebelum ni kalam. Okey, kalam, al-kalamu huwal lafz. So lafaz ni apakah? So setiap istilah-istilah, kata kunci yang kita kena pegang dalam perbahasan ilmu nahwu ini, dia akan terangkan dulu maksudnya. Itu juga dia akan apa yang dia akan buat sekarang. Okay, sekarang cakap wa aqulu anwa'ul i'rab allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'ah. Al-awwal ar-rafu. So dia akan terangkan dulu rafa', nasab, khafad dengan jazm ni apakah maksud dia. Apakah maksud dia. Dan baru dia akan terangkan maksudnya secara istilah. Lepas tu terus pada perbincangan lah. Jadi kita akan tengok dulu maksud dia. Amma ar-raf'u fahuwa fil lughah al-'ulu wal-irtifa'u. Okey, ar-raf' ni maksudnya dari segi bahasa adalah al-'ulu, iaitu tinggi, al-'ulu, al-irtifa', naik. Okey, al-thaman al-murtafi'.
irtifa'u thaman, kenaikan harga. At-thaman tu hargalah. Okey, al-ulu tinggi. Al-makan al-ulu. Makan al-ali mana boleh ulu. Ulu makan, dia panggil ulul makan. Ketinggian makan, ketinggian tempat, ketinggian tempat. Okey? So itu yang masukkan dengan rafa. Dia atas ataupun tinggi maksudnya tinggi. Tapi dari segi dari segi istilah para nahwu pula, taghayyurun makhsus, perubahan yang khusus, satu perubahan yang khusus, alamatuhu ad-dhammah, yang mana dia punya tanda perubahan ni kita dapat lihat dengan baris dhammah. So kalau kita tengok perkataannya ada baris dhammah, kita tahu oh dia ni dalam keadaan rafa'. Jadi dalam keadaan rafa', sebab dia ada setiap satu perubahan tu dia mesti ada tanda-tanda dia. Okey, macam kita tengok macam kita bila kita nak cari contoh kan, pemburu dalam hutan, so bila nak cari haiwan, dia akan tengok jejak-jejak dia, jejak kaki haiwan tu. Begitu juga i'rab ni, kita macam mana kita nak tengok betul apakah perubahan apa yang berlaku. Okey, maksudnya keadaan apa perkataan ini. Jadi kita akan tengok dia punya baris dia ataupun kita tengok dia punya tanda dia. So baris untuk rafa' adalah dhammah. Wa ma naba anha, dan juga selain dhammah tu ada juga baris-baris yang masuk bawah rafa'. Cumanya asas yang utama, pelakon utama dalam rafa' ini, cerita rafa' ni pelakon utama dia adalah dhammah. Kemudian baru ada pelakon-pelakon tambahan, tanda-tanda tambahan. Wa sata'rifu qariban ma yanubu 'anid dhammah fil fasl al-ati insya-Allah. So kita akan tahu sebentar sahaja lagi apa yang tanda-tanda tambahan dia. Okey, so kita ada tanda utama iaitu dhammah untuk rafa', kemudian ada tanda-tanda tambahan juga. Perbincangan ni akan datang sebentar saja lagi. Wa yaqa'u ar-rafu fi kullin min al-ismi wal fi'li. So rafa' ini berlaku pada mana? Berlaku pada isim itu fi'il. Sebagai contoh, yaqumu Ali, Ali bangun ataupun berdiri. Wa yasdahu al-bulbul. Yasdah ni maksudnya berbunyi. Bulbul ni burung itu berkicauan. Itu contohnya. Wa yasdahu al-bulbul. Wa yasdahu al-bulbul. Okey, itu berkaitan dengan rafa'. Jadi jelas rafa' dari segi bahasa adalah bermaksud al-ulu wal irtifa', iaitu tinggilah. Tinggi. Secara ringkas dia maksud tinggi. Tapi dari segi istilah nahwu adalah perubahan yang khusus, yang dikhususkan, yang mana tanda perubahan itu kita dapat kesan pada perkataan adalah dengan tanda dhammah ataupun apa yang selain pada dhammah. Kita akan tengoklah apa dhammah ni merupakan tanda utama dan juga tanda-tanda sampingan kepada rafa' ini. Okey. Seterusnya kita ada nasab. Apakah yang maksudkan nasab? Al-istiwa, al-istiqamah. Nasab ni maksudnya nasab ni al-istiwa ni kita cakap dia keadaan dia tetaplah. Al-istiwa nasab. Nasab ni al-istiwa dia kalau dalam biasanya orang guna istiwa ni dah keadaan yang bersemayam lah, contoh al-istiwa ataupun istiqamah ni berterusan. Istiqamah ni berterusan. Itu dari segi bahasa. Okey. Dari segi istilah pula kita nak tengok dari segi istilah, taghayyurun makhsusun alamatuhu al-fathah. So nasab ni cakap satu perubahan yang khusus yang mana tanda pada nasab ini ataupun kita dapat tengok tanda dia adalah tanda fathah baris atas, wa ma naba anha, dan juga apa yang sampingan daripada fathah. So fathah ini utama dan juga ada sampingan-sampingannya. Sebagai contoh, lan uhibba al-kasala. Aku tidak akan suka sama sekali kemalasan. Kemalasan ini aku tidak akan suka sekali. Maksudnya itulah lan uhibba. So kita dapat tengok kat sini baris fathah, ini pun fathah. Dua-dua ni baris fathah, maksudnya kedua-dua perkataan ini dalam situasi nasab disebabkan ada baris atau tanda yang ada pada perkataan tersebut, hujung perkataan tersebut. Seterusnya al-khafdu wa huwa fil lughah at-tasafful. At-tasafful maksudnya merendahkan. Al-khafdu ni
tasafful, merendahkan. Okey. Ats-tsaman al-makhfud. Tamat harga yang telah turun. Itu tasafful. Tasafful ni rendah lah, yang bawah. Wa huwa fil istilah taghayyur makhsusun alamatuhu al-kasratu wa ma naba anha. Iaitu tanda dia kepada khafad ni adalah tanda kasrah dan juga apa yang sampingan daripadanya. Wala yakunu illa fi al-ismi. Ini poin yang penting. So dari yang tadi rafa' tadi kita tengok rafa' ini berlaku pada isim dan juga fi'il. Begitu juga nasab ini berlaku pada isim dan fi'il. Okay, tetapi untuk khafad ni kaedah dia cakap apa, isim sahaja yang menerima tanda baris bawah. Okey, isim saja yang menerima tanda baris bawah. So fi'il kita akan jumpa yusafiri, tak ada baris bawah, tak ada. Ataupun akali, tak ada akali tak ada. Kan, tiba lam tu baris bawah, tak ada akali, tak ada. Okey, jadi kaedah ammah dia, kaedah umum dia akan cakap khafad ataupun baris kasrah ini hanya masuk pada isim. Ta'allamtu minal kasuli. Minal kasuli. Kasul ni orang yang sangat-sangat malas lah. Orang yang sangat malas. So orang dia ni masa macam terasa hati lah. Ta'allamtu ni terasa hati dengan orang yang betul-betul malas. Macam tu lebih kurang kayak itu. Itu maksud ta'allamtu minal kasuli. So dia punya apa yang kita nak perhatikan sini adalah huruf lam, baris pada huruf lam yang berbaris bawah. Ini kita dapat cakap yang dia ini adalah situ adalah dia ni khafad lah, dia telah dia khafadkan. Jazam pula, jazam maksudnya al-qat'u. Okey, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad ada cakap kullu amri imri'im, ataupun lebih kurang dia punya mafhum dia, saya tak ingat, dia tiba tak ingat. So apa-apa perbuatan setiap manusia itu yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa, ada yang cakap abtar, ataupun fahuwa aqta, maksudnya terpotong, terputus. Begitu juga maksudnya al-jazam. Itu maksudnya jazam ini maksudnya terputus. Wa fil istilah taghayyurun makhsus alamatuhu as-sukun wa manaba anhu. So sukun ini jazam ini merupakan satu perubahan yang berlaku. Okey, perubahan yang khas yang mana tanda dia adalah sukun. Itu yang utama, dan juga dia ada sampingan. Wala yakunu al-jazmu illa fi fi'li al-mudhari'. Okey. Dia sukun ataupun jazam ni berlaku pada fi'il mudhari'. Kenapa fi'il mudhari' saja? Sebab kat sini kita perbincangan i'rab. So fi'il mudhari' sahaja yang berubah-ubah baris hujung dia. Okey, fi'il lain tak berubah. Kita akan tengok perbincangan nanti. Okey, sebagai contoh, lam yafus mutakasirun. Orang yang takasul ni macam orang yang berpura saja, tazahur, tajahul. Orang yang kita cakap orang yang malas lah. Orang yang malas ini tidak akan berjaya. Okey. So kat sini faqad tabayyana laka anna anwa' al-i'rab 'ala thalathati aqsam. Qismun mushtarakun bain al-asma' wal af'al wa huwa ar-raf' wal nasb, wa qismun mukhtasun bil asma' wa huwa al-khafd, wa qismun mukhtasun bi af'al wa huwa al-jazm. Jadi kat sini jelas kategori-kategori ataupun jenis-jenis i'rab ni kita boleh bahagikan juga, kita boleh klasifikasikan dia kepada dua, iaitu yang mana bahagian-bahagian i'rab ini ataupun situasi-situasi i'rab ini yang masuk kepada isim dan fi'il. Sebagai contoh rafa' dengan nasab, kedua-dua ini kita boleh lihat berlaku kepada isim dan juga fi'il. Dan juga yang khas kepada isim saja iaitu al-khafdu, dan juga yang khas kepada fi'il iaitu al-jazmu. Sebab fi'il lain mabni. Betul, sebab fi'il lain mabni. So kadang-kadang saya baca
Baca komen ni lambat sikit. Saya fokus pada ni. Ya betul, sebab fi'il lain itu mabni. Okey, ada apa soalan? Apa soalan ke? So tadi hari ni kita cuba recap balik. Hari ni perbincangan kita berkisar atau berkenaan dengan i'rab. Dan kita telah tahu yang i'rab ini merupakan satu perbincangan dasar, perbincangan utama dalam ilmu nahwu. Sebab apa? Sebab i'rab ini maksud dia adalah taghyiru awakhiri al-kalimi. So itulah yang dibincangkan dalam ilmu nahwu. Kita nak tengok hujung perkataan tu baris apa dan kenapa dia berbaris sedemikian. Itu dah perbincangan dia, dan i'rab adalah tajuk utama. So i'rab ni tadi mula-mula kita dah tengok maksud i'rab tu apa sendiri dari segi bahasa. Dari segi bahasa i'rab tu apa, dan kita dah simpulkan. So kita dah tengok tadi i'rab tu dari segi bahasa kita dapat himpunkan ada 4 makna yang berbeza. Mungkin ada makna yang lain, cuma kat sini kita sebutkan 4. Yang pertama maksud dari segi bahasa adalah al-izhar dan al-ibanah. Seterusnya at-tahsin, dan yang terakhir adalah at-taghyir. Dan kita telah setuju bahawa maksud i'rab at-taghyir itu yang diguna pakai dalam pemahaman ahli nahwu, iaitu istilah. Dari segi istilah pula, maksud i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi ila akhir al-jumlah. So perubahan. Jadi i'rab ni adalah perubahan. Setelah itu kita tengok perubahan tu, kita juga terangkan perubahan ini sebenarnya yang berlaku pada perubahan baris, bukan perubahan huruf setiap satu hujung perkataan, tak. Baris dia sahaja. Sama ada dia berbaris depan, berbaris atas ataupun berbaris bawah, itu untuk isim. Kalau untuk fa'il pula sama ada berbaris depan, berbaris atas ataupun berbaris mati. Okay? Alright. So it's so. Dan setiap perubahan ni dia ada dia punya amil dia lah, ada faktor-faktor dia. Tidaklah dia berubah secara sembrono sahaja. Okay? Dan kita dah tengok situ. So seterusnya kita tengok apa? Kita tengok pecahan kepada i'rab ni. Kita tengok lawan ataupun pasangan lawan kepada i'rab ni adalah bina. Yang mana kesimpulan yang dapat kita buat adalah isim, semua isim itu secara dasarnya, secara asasnya adalah mu'rab, kecuali beberapa keadaan yang mana isim itu mabni. Berbeza pula dengan fi'il, yang mana fi'il ini secara asasnya fi'il ini adalah mabni, kecuali fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' ini mu'rab, iaitu berubah. Adapun huruf ni memang dia jelas-jelas dia adalah mabni, dia adalah tidak berubah. So lepas ni kita akan bincang lagi tentang i'rab, dan kita dah fokus lah, yang mana fokus kita untuk i'rab ni perkataan yang kata nama dan juga kata kerja fi'il mudhari' sahaja. Okay, fi'il lain kita boleh lupakan dulu buat sementara untuk kita lebih fokus lah pada perbincangan kita. Okay, dan kita dah tengok juga jenis-jenis i'rab, yang mana i'rab ni ada 4 jenis. Secara umumnya ada 4 jenis. Sama ada i'rab tu dirrafa', perubahan dirrafa', perubahan nasab, okey, perubahan yang dipanggil rafa' lah. Dia ni perubahan ni dipanggil rafa'. Perubahan yang dipanggil sebagai nasab, perubahan yang dipanggil sebagai khafid, dan juga jazm. Yang mana rafa' ini kita tahu tanda utama dia adalah dhammah. Tanda utama, sebelum kita dah tengok maksud rafa' tu apa. Okey, dan kita tengok tanda dia. Tanda utama dia adalah rafa', dhammah, dan ada juga tanda-tanda sampingan yang kita akan bincang pada kelas akan datang ataupun esok. Kita juga ada tanda apa yang kedua? Kita ada juga nasab. Okey, dan tanda untuk nasab yang utama adalah fathah, dan begitu juga ada dia punya sampingan dia. Seterusnya kita ada apa? Kita ada khafid, yang mana tanda utama untuk khafid ini adalah apa? Baris bawah.
Dan yang terakhir kita ada jazm, yang mana tanda utama untuk jazm adalah sukun. Okey, itu pada esok hari insya-Allah kita akan cuba membincangkan tentang babu ma'rifati alamati al-i'rab. Okey, so kita akan bincang tentang tanda-tanda dia pula. Kita dah tahu perubahan ni sama ada dia rafa', nasab, khafad dengan jazm. Jadi kita kena tahu tanda-tanda dia. Macam mana kita tahu oh dia ni rafa', untuk membezakan dia dengan perubahan yang lain. Okey, perubahan yang lain jenis dia. So perubahan ni ada macam-macam jenis lah perubahan ni. Sama ada dia berjenis rafa', berjenis nasab ataupun jenis khafad ataupun jazm. Ada 4 jenis dia. Ada soalan setakat ini? So saya anggap tak ada soalan. Jadi kalau tak ada soalan, terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada pada hari ini. Jadi kalau ada kekurangan itu datang daripada saya. Harapnya semua dapat beristifadah daripada apa yang perbincangan kita tadi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.